Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Boleh dengar jelas suara saya pagi ni? Bila dengar jelas suara saya pagi ni? Dengar Okay. Okay. Sekejap saya ambil slide sekejap. Kita share. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya harapkan pagi ni kita semua dalam keadaan sihat walafiat, ceria dan meneruskan kehidupan seperti biasa insyaAllah. Okay, untuk pagi ni, insyaAllah saya akan berkongsi sedikit apa yang saya tahu berkenaan satu aplikasi, yang mana aplikasi ni kalau kita lihat dari segi penggunaannya, dia banyak membantu kita untuk melaksanakan tugasan seperti kuis dalam bilik kuliah. Kenapa saya kata begitu dalam hal ni? Sebab kita faham nature kita sebagai pensyarah kadang-kadang tak cukup masa dengan kita nak tumpu kepada penyediaan soalan kuis dan sebagainya. Dan saya lihat dalam hal ni word wall pada saya kalau kita gunakan sebaiknya dia boleh membawa kebaikan kepada dua-dua pihak, termasuklah kepada pelajar. Yang mana word wall ni salah satu aplikasi yang digunakan oleh kebanyakan, kalau kita lihat anak-anak kita semasa dalam proses PTPR, ada pelbagai aplikasi yang guru-guru mereka ataupun kita kata pendidik mereka bagi untuk buat latihan dan sebagainya. Dan salah satu aplikasi word wall ni kalau kita lihat, dia memudahkan banyak tugas kita dalam menyediakan soalan-soalan kuis. So sekejap lagi kita akan lihat apa yang dikatakan sebagai word wall dan sebagainya. Untuk permulaan kita lihat, saya rasa dan saya yakin bahawa rakan-rakan pensyarah ataupun kita kata pendidik pernah mendengar aplikasi seperti Kahoot, Quizizz, Pedex, Socrative, Live Worksheet dan sebagainya. So ini adalah antara contoh yang biasa kita guna. Kalau satu masa dulu kita kata paling banyak digunakan ialah Kahoot. Kenapa Kahoot dalam hal ni satu masa dulu banyak digunakan? Sebab aplikasi ni kita lihat dia banyak features yang kita kata pada masa mula-mula tu dia menarik untuk kita gunakan dan dia percuma. Namun sekarang bila dah makin ramai guna dan sebagainya, Kahoot kalau kita lihat dia dah mula ada limitation. Bilangan orang kata dalam hal ni peserta yang boleh masuk pada satu-satu masa dan sebagainya. Begitu juga dalam hal ni kalau kita lihat Peer Deck, dia extension yang kita kena install daripada Google Chrome dan sebagainya. Socrative pun juga menarik untuk kita gunakan. Quizizz saya rasa pensyarah pun mungkin ada yang pernah gunakan dalam kelas dengan pelajar. Kalau kebiasaannya saya guna Quizizz dalam kelas. Dan Live Worksheet pun kalau kita lihat banyak juga digunakan, terutama kalau kita lihat di peringkat cikgu-cikgu sekolah menengah dan juga sekolah rendah. So antara inilah yang biasa kita gunakan, termasuklah Mentimeter dan sebagainya. Alright, so kita kalau harapan kita semasa kita buat sharing pengajaran dan sebagainya, kita rasa kita dah cuba beri yang terbaik dan sebagainya, namun kadang-kadang kita tak dapat elakkan realiti sebenar pelajar kita mungkin tak berada, orang kata tak melakukan apa yang sepatutnya lah. Dalam hal ni kalau gambar di bawah tu, kalau kita lihat, kalau perasan atas kerusi tu ada kanak-kanak yang tertidur di atas kerusi. Ni gambar real yang diletakkan oleh seorang ibu di social media nak menceritakan pengalaman anak dia yang kata keletihan belajar dalam proses PDPR. Dan yang atas tu saya rasa benda ni kadang-kadang common. Student kita pun tahu ditutup kamera dan sebagainya. So dia pun mungkin dalam masa yang sama buat kerja lain ataupun dalam masa yang sama juga kalau kelas pagi-pagi ni biasa mereka masih lagi orang kata dalam keadaan mamai pun tidur masa kuliah dan sebagainya. So kalau kita lihat yang mulia ni kita nak kenal dululah apa yang dikatakan sebagai aplikasi word wall. Kenapa kita nak lihat sejauh mana word wall boleh melaksanakan tugas yang kita nak bagi pada dia untuk menyiapkan kuis secara atas talian. Dan yang kedua nanti kita akan cuba dulu buat aktiviti dalam word wall sebelum kita orang kata buat kepada sesi yang sebenar, sesi kita kata sesi latihan yang saya nak bagi ni kita akan buat sama-sama dalam kelas. So maksudnya saya bagi dulu setiap orang kata peserta pada hari ini merasa apa yang dikatakan latihan dalam word wall. Kita akan lihat beberapa contoh. Dalam word wall ni sangat orang kata dia banyak resources yang boleh kita gunakan. Cuma sekarang ni terpulang pada kita kesesuaian soalan yang kita nak hasilkan dan juga target user yang kita target untuk bagi soalan ni. Dan yang ketiga saya akan nak tunjuk macam mana dari segi cara-cara penggunaan.
kalau ikut word wall yang free application ada lebih kurang 18 aktiviti yang boleh kita buat. Namun begitu 18 ni mungkin kita tak sempat nak tunjuk semua lah. Kalau tunjuk semua mungkin akan orang kata drag masa dan sebagainya. So saya cuba tunjuk yang kita rasa relevan dan sesuai untuk dipakai guna di peringkat universiti. So kalau katakanlah dalam hal ni di peringkat sekolah, kalau hari itu sharing yang lepas, mungkin saya pernah tunjuk beberapa aktiviti yang mana sesuai dengan level untuk sekolah tadika dan juga sekolah rendah. So maksudnya pemilihan aktiviti ni bergantung kepada siapa kita punya target audience. So mungkin level universiti ni mungkin kita kata level yang lebih matang sikit lah. Alright, dan kalau level kanak-kanak ni dia mungkin suka dalam bentuk aktiviti berbentuk game, berbentuk wheel kita boleh spin dan sebagainya. So maknanya dalam hal ni kita lihat dulu target kita, target quiz yang kita nak buat ni kepada siapa. Dan yang keempat kita akan lihat sedikit tentang kelebihan yang ada pada word wall dan juga dalam hal ni dalam masa yang sama dia juga ada beberapa kekurangan lah. Dan kekurangan ni bukan sesuatu yang kita nak cuba highlightkan di situ. Sebaliknya dalam hal ni kekurangan ni kita mungkin boleh complement dengan aplikasi lain. So maksudnya kita dah mungkin sebelum ni PPPI dah pernah buat beberapa bengkel seperti Kahoot, beberapa seri bengkel lain lah yang kita pernah ajar dan sebagainya kan untuk menggunakan quizzes dan sebagainya. So hari ni apa yang nak dikongsi pada para peserta cumalah kita nak melengkapi apa yang dah pernah kita belajar dahulu dan yang mana dalam hal ni kita ada beberapa pilihan dari segi tools yang boleh kita gunakan untuk dalam kuliah. Okey, kita lihat dulu, saya nak share satu quizzes dulu untuk saya memahami peserta saya pada pagi ni. Dan soalan quizzes ni pun simple je, dalam 5-6 soalan sahaja. So sekejap saya ambil quizzes punya soalan untuk kita share dan saya minta peserta untuk isi sekejap. Dalam 5 soalan je saya rasa, very quick question. Saya nak tahu latar belakang dan sebagainya. So sekejap saya share soalan dia. Okay, kita buat live sekejap soalan ni. Start live quiz. Kita buat sama-sama untuk saya lihat latar belakang peserta pada pagi ni. Sekejap, soalan dia lebih kurang 5 je kalau kat atas tu, 5 question sahaja. Sekejap je, very quick kita buat. Alright, saya share link dekat, saya copy link, saya share dekat chat. Alright, so kat chat tu ada pada link untuk quiz. Saya minta peserta untuk isi sekejap maklumat, kita buat sama-sama untuk tengok satu persatu soalan yang ada. Sekejap je dalam 5 soalan. Lepas tu nanti kita terus masuk kepada word wall. Alright, terima kasih. Alright, so kalau lagi nak masuk 37. Okay, tunggu sekejap, seminit kita tunggu So kita mula dulu kita start dulu. Alright, so kita tahniahlah kepada 5 lelaki yang masuk
kita punya sharing pada pagi ni. Alright. Dan kita ada 35 peserta wanita. Okay, so kita move kepada next question. Alright, okay. So ramai daripada usia 30 hingga 40-an. Alright, so terima kasih. Ini dah cukup saya rasa. Alright, so kalau kita lihat dekat sini, ramai yang pernah menggunakan Kahoot dan juga Quizizz, dan kita ada 10 peserta yang tidak pernah menggunakan mana-mana aplikasi yang saya senarai kat sini. Mungkin ada aplikasi lain yang digunakan macam Socrative, Mentimeter dan sebagainya. So live worksheet mungkin tak pernah digunakan lagi, dan saya rasa FTKKI ada dia punya pakar, kalau Dila nak panggil akan datang. Tak Shanira mungkin boleh ajar dalam hal ni untuk topik live worksheet. Okey, saya rasa itu sahaja. Okey, ada satu soalan pula saya rasa. Bila. Alright, so ada yang dah pernah guna. Ya, Dila. Ini macam pecah Okey, jap. Saya tukar setting. Okey, yang ni clear. Okey dah? Alright, okey. Okey, masihlah. Cuma ada bunyi tak Dila bila saya tukar setting tu? Sekarang ni kah? Tadi masa muzik tadi ada keluar muzik tak? Masa quiz tadi? Quiz tadi ada muzik. Ada, okey. Sebab setting dekat komputer dia ni tak balik pada yang asal ni. Kita tak saya try setting tu sebab saya setting tu untuk keluar muzik tu. Kalau tak keluar bunyi nanti dia lah beritahu balik lah. Alright, so terima kasih pada semua yang menjawab soalan kuiz pada pagi ni. So saya dapat tahu sekurang-kurangnya 37 peserta yang tidak pernah menggunakan word wall, dan kalau kita lihat daripada ni, so saya akan cuba untuk bantu supaya kita sama-sama boleh guna word wall selepas ni dalam kuliah kita untuk sesi pemberian soalan kuiz dan sebagainya. Alright, so kalau katakanlah saya terlaju, saya minta dalam hari ni mungkin minta saya perlahankan sikit dan sebagainya lah masa sesi aplikasi ataupun sesi kita buat training nanti. Okey, kita patah balik kepada word wall kita. Sebelum tu kita lihat dulu slide ini sikit lagi, ada yang saya nak share sikit lagi berkenaan dengan word wall. So kita dah buat tadi kajian awal, so kita dah tahu bilangan peserta ada lebih kurang 41 dan 37 sahaja yang tidak pernah menggunakan, hanya 3 yang pernah menggunakan word wall, 37 tidak pernah menggunakan. Alright, so dalam hal ni saya rasa kalau kita semua daripada, sebab background tadi semua daripada UMT, so kita dah tahu kena belakang peserta kita, audiens kita dan sebagainya. So peserta kita dalam hal ni student kita lah, kita kata student UMT. Dan kalau kita lihat aplikasi word wall ni, dia kalau kita biasa student dah mungkin biasa dengan Quizizz, Kahoot dan sebagainya, so kadang-kadang dia nak rasa satu pengalaman aplikasi lain untuk digunakan dalam quiz. So bila kita cuba untuk buat quiz, word wall dalam kelas dan sebagainya, sebab dia ada latihan dalam bentuk yang lain daripada kebiasaan. Dia boleh buat, kalau siapa yang mengajar bahasa Inggeris mungkin nak buat susunan ayat, nak buat susunan perkataan dan sebagainya, nak buat crossword puzzle, semua tu ada dalam word wall. Dan yang kedua dari segi kreativiti, kenapa dalam hal ni? Sebab kalau kita lihat ada di antara soalan-soalan yang boleh kita sebenarnya ambil daripada slide yang kita ada, nota-nota yang kita ada. Sebab memerlukan sedikit masa, saya tahu, sebab kita nak kena lihat soalan mana yang sesuai untuk kita keluarkan dan masukkan dalam word wall. Dan hari ini saya akan tunjuk beberapa contoh yang mana daripada
Kalau saya daripada computer science, soalan daripada bidang computer science, saya juga ada ambil soalan, saya juga minta bantuan daripada kawan-kawan daripada sains pemakanan, daripada bidang pengurusan, alright, dan juga daripada bidang biologi. So dalam hal ni saya akan lihat kita akan lihat beberapa contoh daripada pelbagai bidang untuk kita gunakan dalam word wall. Dan yang ketiga, word wall ni dia membenarkan kita cuba untuk lihat beberapa template yang ada. So maknanya kita lihat kesesuaian template yang ada dan kita ubah mengikut kandungan kita. Dan yang keempat, saya tahu antara benda yang paling kita kena buat kuis ialah kita nak kena ada sedikit kerajinan, yang mana sebab kita nak kena olah balik slide kita dan sebagainya, ataupun kita nak keluarkan daripada slide tu soalan-soalan yang boleh kita jadikan aktiviti bersama pelajar dalam bilik dalam pembelajaran secara online. Okey, yang pertama saya nak cerita berkenaan dengan word wall. Kenapa saya pilih word wall? Kalau kita lihat, kita mula daripada bawah. Kita dalam hal ni as easy as 1, 2, 3 dia kata. Sebab yang pertama, dia dah provide template. Kita kata mungkin sekarang ni kita tak nampak lagi lah macam mana rupa word wall dan sebagainya. So nanti kita akan buat lepas kita akan buat beberapa aktiviti. Saya sedia 6 aktiviti, kita buat satu persatu. Dan daripada aktiviti 6 yang kita buat tu, kita akan cuba buat satu persatu latihan yang saya sediakan. Maknanya kalau kita ada 6 latihan, 6 aktiviti, so kita akan buat 6 latihan sehingga orang kata kita dah boleh hasilkan satu kuis yang menarik. Yang kedua, kalau kita lihat cara nak buat dan sebagainya, kita cuma masukkan kandungan atau ubah suai kandungan. So maknanya ada kemudahan yang diberikan oleh word wall, dia ada template, kita pilih je aktiviti apa yang kita nak buat. Dan yang ketiga, kita boleh mulakan aktiviti secara orang kata dalam hal ni asinkronus dengan pelajar, ataupun kalau dalam package berbayar, sebab kita nanti kan mungkin dah nak start kelas orang kata hybrid dengan pelajar, berjumpa dengan pelajar dan sebagainya. So ada handout yang kita nak bagi pada pelajar dalam kelas ataupun makmal. So handout ni boleh dihasilkan ataupun kita kata kita boleh print dalam bentuk PDF daripada word wall. So word wall provide function tu, namun function tu hanyalah untuk package yang berbayar sahaja. Dan yang seterusnya, word wall juga kalau kita lihat, kalau apa yang saya compare dengan yang ada dalam Kahoot dulu mungkin okey untuk kita guna dalam kelas dan sebagainya sebab kemudahan untuk kita dapatkan ataupun contohnya Mentimeter. Mentimeter dulu saya suka guna dalam kelas, namun akhir ni sebab dia dah bila kita nak download keputusan kuis yang pelajar jawab, dia dalam bentuk yang kata free ni tidak menarik dia punya tu. So saya kena, kalau nak saya kena subscribe Mentimeter dan sebagainya. So itu salah satu faktor kenapa saya cuba cari aplikasi lain yang membantu saya untuk download keputusan yang pelajar jawab untuk kuis. Alright, so untuk pada pagi ni untuk bahan-bahan bukan bahan PDPR, bahan untuk kita punya sharing pagi ni, sekejap lagi saya akan bagi link dia dekat chat. Dalam tu ada slide dan juga ada bahan-bahan yang saya sediakan, yang mana bahan-bahan ni bertujuan untuk kita sama-sama buat nanti. Sebab kalau kita mungkin tak ada bahan dalam kita punya komputer sekarang, mungkin kita nak kena cari dulu dan sebagainya kan. So kita cuba guna dulu bahan yang saya bagi ni, dan lepas tu, lepas sesi sharing ni nanti mungkin kita boleh olah mengikut kesesuaian keperluan kita untuk soalan dan sebagainya. Alright, untuk aplikasi screenshot, kalau dalam hal ni biasa kita guna kita kata snipping tu dan sebagainya. Salah satu aplikasi yang saya suka guna ialah Lightshot nama dia. So boleh download, kalau kita Google Lightshot, Lightshot. So kita boleh download application tu untuk kita buat screenshot yang lebih mudah. Dan kalau katakanlah ada di kalangan yang hadir ni mungkin daripada pensyarah yang mengajar kuliah yang memerlukan kepada Arabic keyword, right? Kita tak payah beli satu keyword yang kata khusus untuk yang ada Arabic punya karakter. So kita just guna satu application nama dia Arabic Keyboard.xyz. So terus kita boleh type tulisan dalam bentuk bahasa Arab. So kita lihat sedikit berkenaan dengan word wall. So kenapa word wall ni dihasilkan dan sebagainya. Kalau kita lihat sejarah, dia bermula daripada bidang nak hasilkan aktiviti pembelajaran. Dan dia bermula daripada 2008 di London dan pengasasnya adalah Josh dan juga Ben. Ini nama pendek lah yang saya ambil. Dan dia punya hashtag ialah create better lesson quicker. So maknanya dia nak quick sebab kita faham dalam hal yang saya bagi tahu tadi, nature kita mungkin kita ada banyak masa yang perlu digunakan untuk aktiviti lain dan sebagainya. Dan dalam hal ni bila kita kata ada limitation, so kita nak cuba lihat application yang sesuai untuk bantu kita generate quiz dalam pelbagai bentuk. Dan pada 2016, wordwall.net dihasilkan yang mana matlamat dia nak membantu guru dan untuk menghasilkan aktiviti dan berkongsi sumber di pelbagai serata dunia.
Dan pada masa sekarang kita dah ada lebih kurang 200k subscriber untuk word wall. So untuk word wall ni kalau kita lihat dia ada 3 package. Basic, standard dan juga professional. So yang basic saja pun kalau kita lihat dekat situ dia dah ada lebih kurang, dia dah ada 18 aktiviti. Interaktif yang tepi tu maksudnya aktiviti. So dia dah senaraikan 18 aktiviti yang mana sama aktiviti yang ada seperti mana standard. So maknanya kalau kita tak nak bayar pun tak apa, kita boleh guna function yang sama seperti mana yang ada dalam standard untuk jenis-jenis aktiviti. Namun begitu limitation dia adalah pada printable. So maknanya kita tak boleh nak buat handout nak bagi pada student. So kita tak boleh hasilkan handout dalam bentuk PDF. So itulah kekurangan dia. Kalau standard kita boleh print dalam bentuk 13 jenis. Maknanya dia ada pelbagai jenis. Maknanya kita nak buat dalam bentuk matching word, kita nak buat dalam bentuk spin dan sebagainya. So dia ada sediakan kemudahan tu. Dan professional kalau kita lihat dia boleh print sampai up to kita kata 21 jenis yang boleh kita lihat nanti. Dan apa yang menariknya, word wall ni pada saya dia adalah satu aplikasi yang murah berbanding dengan Kahoot, berbanding dengan yang lain dan sebagainya. Sebab kalau kita lihat saya dah subscribe contohnya untuk standard 2 kali, maknanya saya baru renew baru ni yang saya bayar RM10. Dan semalam baru saya try yang profesional RM15 untuk saya lihat dari segi perbezaan apa aktiviti yang berbeza di antara standard dan juga profesional. So nanti saya akan tunjuk apa yang dimaksudkan dengan 32 aktiviti yang ada profesional. So maknanya nanti terpulang kepada para peserta ataupun pensyarah nak pilih kalau katakanlah rasa berkenan dengan word wall, boleh mungkin lihat nanti untuk extend kepada beli kepada yang standard ataupun profesional. Namun saya bukanlah jurujual kepada word wall, saya cuma bercerita based on apa yang saya dapati daripada penggunaan tiga-tiga jenis sesi ni. Alright, untuk yang sekejap ya. Okay, kalau kita lihat dalam hal ni, kejap lagi kita akan tunjuk word wall, alright. Dan apa yang istimewanya yang ada pada word wall, alright. So, memang kalau kita lihat dekat page dia pun dia dah bagi tahu, dia kata mudah macam guna 1 2 3 sahaja dan mudah untuk dihasilkan dan banyak pilihan aktiviti, ringan untuk digunakan. Apa yang saya maksudkan ringan untuk digunakan, especially untuk pelajar kita yang menggunakan mobile phone. Alright, data dari segi data dan sebagainya. So saya dah try banyak kali bila kita run dekat phone, aktiviti yang drag drop, aktiviti yang matching dan sebagainya. So dia orang kata just mudah untuk kita loading time dia tak lama. Just sikit sahaja. Alright, dan dia ada satu benda features yang saya lihat dalam hal ni. So kita boleh buat satu aktiviti, alright, dan lepas tu kita boleh tukar kepada beberapa bentuk aktiviti lain. Cumanya aktiviti ni kita tak boleh nak save lah, dia aktiviti yang asal sahaja. Tapi dia bagi satu peluang kepada kita untuk lihat aktiviti ni kalau kita buat macam ni apa jadi. So dia main dengan eksperimen. Dan yang berikutnya dia menjadikan tema yang menarik. So tema yang menarik ni kalau katakanlah kita mengajar untuk sekolah rendah dan sebagainya, so ada beberapa pilihan tema yang sesuai untuk kita buat dengan pelajar-pelajar sekolah rendah. Dan membantu dari segi kita nak menyediakan kerja kita kata ni lah bagi latihan dengan pelajar dan sebagainya. Dan yang berikutnya dia boleh dicetak ataupun dalam hal ni kalau biasa kita guna, kita nak lihat kuisis ke Kahoot dan sebagainya, soalan yang kita buat tu kita tak boleh nak cetak. So word wall ni boleh kita cetak dalam pelbagai bentuk mengikut kesesuaian. Alright, so saya dah bagi tahu kita dah go through kepada pengenalan, settle pengenalan, kita dah lihat sejarah dan sebagainya. So sekarang tibalah masa untuk kita mula bermain. Maknanya dalam hal ni bukan main apa, maknanya dalam hal ni kita nak cuba aktiviti yang ada dalam word wall dan nanti selepas kita dah cuba, kita akan lihat satu persatu cara untuk menghasilkan aplikasi menghasilkan latihan tersebut. So saya provide dalam hal ni, sekejap saya share link dia dekat bahagian ruangan chat, right? So saya copy di sini, alright. So kita mula yang pertama dulu. Kita buat soalan biasa dulu. wordwall.chat. Okay, wordwall.net. So ada resource yang saya bagi tu. So boleh cuba masuk untuk cuba jawab yang pertama dulu. Alright, so kita ada 2 lagi. Kita ada 6 aktiviti yang kalau kita sempat nak buat hari ni. Alright, insyaAllah sempat. Saya rasa sempat untuk kita buat. So ini aktiviti yang kedua. Alright, pengetahuan am soalan yang pertama. Soalan yang kedua berkenaan yang ini saya ambil daripada pengurusan. Soalan sikit saya ambil berkenaan dengan kita buat dalam bentuk mash up. Ditajuk dia demand and supply. Right, ada dalam lebih kurang 6 soalan, 5 soalan saya rasa dalam hal tu.
Okay, so mungkin boleh cuba dulu. Sebelum kita mula, saya bagi masa untuk lebih kurang dalam 5 minit. Alright. So saya copy pautan ni satu persatu. Okay, kita akan lihat dari segi soalan bentuk true false, soalan dalam bentuk mash up, soalan dalam bentuk word search dulu. 3 yang pertama dulu saya bagi. Alright, so mungkin boleh cuba dulu lihat soalan-soalan yang ada tu. Okay, yang keempat saya copy dulu. Yang keempat ni soalan ni saya ambil daripada slide pensyarah sains makanan Afifah. Alright, terima kasih share slide. Okay, lepas tu saya ambil type of cell. Kita lihat dalam yang kitchen tu kita lihat in term of group sorting. Kita akan buat sorting mengikut kumpulan dan sebagainya. Kita ambil soalan yang berikutnya, pautan yang kelima. Alright, link yang kelima. So nanti saya buka satu, kita buat sama-sama nanti. Alright, so link yang kelima. Untuk aktiviti berkenaan dengan image quiz. Alright, kita ada soalan dalam bentuk image quiz. Dan yang keenam, label diagram. So sekejap lagi ada label diagram. Okey, kita lihat satu dulu. Yang pertama ni dulu. Okay, so saya cuba buka word wall yang pertama. Alright, so soalan dalam so kalau ikut ni ada bunyi sampai cuma saya tak pasti keluar bunyi ke tak. So dalam hal ni dia keluar dalam bentuk satu kita kata conveyor belt, so kita kena jawab masa dia keluar soalan tu. Alright, so just kita guess dulu. Alright, so dia terus lain daripada kebiasaan lah kalau kita pakai quizzes tu. Alright, kita kata false. Alright. So sebab saya buat soalan kan jadi saya ingat lagi jawapan dia. Bolehlah jawab correct dulu masa ni kan. Alright. So sekarang ni kalau kita lihat soalan dia mungkin lain ataupun paparan soalan lain daripada kebiasaan. Kalau kita biasa buat quizzes, dia pakai true false yang biasa. Alright. Okay. Kita lihat dulu yang pertama, latihan yang ada ni. Right, so maknanya ini dalam bentuk kita kata true false. So yang kedua kalau kita lihat di dalam bentuk mash up, saya buka dulu mash up ni bentuk dia macam mana. Alright, mash up ni maknanya kita ada pilihan ni dan kita padankan. Alright, ini pun saya tak ingat, mungkin lecturer dia Dr. Hani mungkin lebih pakar dalam hal ni, so saya ambil soalan daripada dia saja. Alright, kita just terus boleh check jawapan. Right, so dia kita boleh buat dalam bentuk match up. Right, so kalau pelajar nak markah tu keluar, so dia kena isi dekat leaderboard, masukkan nama dia. Right, so leaderboard, so nanti masukkan nama. Right, contohnya saya masukkan nama saya Liza. Right, so dah ada. Okay, terima kasih. Why ni yang dah jawab tadi 6 betul. Right, okay, terima kasih. Okay, so kita lihat soalan yang berikutnya pula berkenaan dengan ni subjek yang saya ajar iaitu project management. Yang mana kita buat dalam bentuk word search, word search. Okay, kita nak tengok sejauh mana kita bagi dalam bentuk clue. Kita ada 10 knowledge area yang pelajar perlu tahu dan sebagainya. Dan kita nak pelajar cari daripada apa yang ada ni. So mungkin dalam hal ni kita dah tahu pelajar pun nak dalam bentuk suasana yang lain sikit dan sebagainya kan. So once kita klik jumpa, so dia akan terus keluar ni. So dia ada lebih kurang 10, dia kena selesaikan sehingga 10 untuk dapatkan jawapan. Ni saya tunjuk contoh je lah satu. Okey, yang berikutnya, aktiviti yang berikutnya yang kita boleh ambil daripada sini ialah dalam bentuk sort. Kita nak cuba susun jenis peralatan di dapur. Alright, ini pun dia boleh sorting. Alright. Kita boleh cuba. Ini pun saya pun pakai tarik je ni. Cerita pemakanan lebih tahu lah ni. Okay, saya cuba sahaja ni.
Okay, so kita boleh terus check jawapan dan sebagainya. So maknanya dalam hal ni bentuknya lain sikit lah daripada kebiasaan. Alright, so kita baru go through kepada aktiviti yang keempat. Sekejap. Okay, so aktiviti kelima. Sorry, aktiviti yang kelima. So kita masuk aktiviti yang kelima pula. Berkenaan dengan image yang mana kalau function ni kalau saya lihat dalam Kahoot, Kahoot provide function ni cuma package yang berbayar. So kalau kita nak try Kahoot yang 7 hari percuma tu memang dia provide function ni. Selepas daripada 7 hari tu kena bayar. So dalam hal ni WordWall provide function ni dan package yang saya tunjuk ni adalah package yang percuma. So gambar keluar satu persatu lah, maknanya dia reveal sikit-sikit dan sebagainya. So pelajar kena teka, right? Maknanya dia nak, ni saya cuba ambil soalan type of cell yang ada dan sebagainya. So kita nak lihat ni cell jenis apa. So lagi cepat dia teka dengan masa yang singkat dan sebagainya. So lagi inilah makna kita kata lagi banyak markah yang dia akan dapat dan sebagainya. Alright. So yang ini aktiviti yang kelima. Alright. Untuk aktiviti yang keenam, okay. Yang keenam, okay, aktiviti ni kita nak buat aktiviti kalau pensyarah yang mengajar subjek, contohnya biologi, kimia dan sebagainya. It's very interesting kalau kita dah ada a few pictures berkenaan dengan ni macam saya ambil pun, saya pun ambil daripada internet dan sebagainya, cell membrane. So kita lihat nanti, kita nak cuba buat. Alright, ini is very interesting because dalam bentuk colourful kita nampak. So apa yang kita buat, kita just matching dia dalam hal ni. Alright, masukkan di hujung tu. Alright, kena tepat pada hujung yang bulatan yang disediakan tu. Alright, kita just orang kata, ni saya tunjuk contoh lah. Ini pun saya pakai teka sebab bukan bidang saya dan sebagainya kan. Cuma saya cari gambar dekat internet dan saya cuba cari jawapan. So saya cuba masukkan dekat sini. Okay, dan kita lihat dalam hal ni, so kita dah matching, alright, dan kita boleh terus, saja terus boleh semak jawapan. Alright, satu betul, sebaik dah satu betul. Alright, so maknanya inilah antara aktiviti yang boleh kita buat bersama dengan pelajar dalam kelas. Selain maknanya dalam hal ni kalau kita lihat, function yang ada dalam WordWall ni lain daripada aplikasi kuis yang kebiasaan yang kita guna dalam kelas. Aktiviti 6, alright, okay. So maknanya dalam hal ni kalau kita lihat, saya akan buka dulu WordWall untuk kita sama-sama buat. Yang mana kalau dalam hal ni kita nak buat yang pertama dululah aktiviti yang kita mula dengan true false. Alright, seperti mana yang saya maklum, kita ada dalam hal ni, saya tunjuk slide sikit lagi sebelum kita masuk kepada aktiviti untuk kita buat. Seperti mana yang saya maklum, kita ada lebih kurang 16 template yang boleh kita pilih. Alright, so kita nak kena tahu dululah. Cuma apa yang saya nak pesan kepada para peserta, since kita pilih, contohnya kalau kita tak nak ambil package yang berbayar, RM10 tu, kita nak cuma guna apa yang ada dalam basic function sahaja, boleh. Dia akan provide 5 template sahaja. So bermakna 5 template. Kalau kita dah pilih mash up, quiz, random wheel, group sort dan juga find match, hanya template itu sahaja yang boleh kita gunakan. Maknanya kalau tiba-tiba kita tukar fikiran nak buat, nak tukar daripada find match kepada matching pair, tu tak boleh sebab dikira kita dah ambil up to 5 dia punya template yang disediakan. Sebab saya bagi tahu tu sebab saya terkena, sebab saya mula-mula ambil yang package free, saya cuba delete satu, saya nak tambah lagi satu template. So WordWall dah tak benarkan sebab dia kata saya dah up to saya dah pilih sampai up to 5 template walaupun saya dah delete satu template. So maknanya kalau ada yang nak terus kekal dengan basic template, jangan delete, sebaliknya kita ubah soalan tu sahaja. So maknanya setting awal, kalau kita nak ambil yang free, kenal pasti yang mana kita rasa betul-betul sesuai dengan kita punya keperluan. Dan lepas daripada itu, ambil yang 5 tu sahaja, ubah soalan sahaja dalam hal ni. Tapi kalau rasa RM10 tu, kata dalam hal ni tak ada masalah untuk kita spend untuk sharing ilmu dengan pelajar kita dan sebagainya, why not kita ambil yang RM10 tu, alright? Okay, dalam hal ni kita akan lihat nanti, saya rasa saya masuk terus kepada ini maknanya yang slide yang ada ni, saya just bagi tahu je cara untuk kita buat dan sebagainya. Dan kita masuk terus kepada aplikasi WordWall untuk kita tunjuk cara penggunaan macam mana nak menghasilkan kuis. Alright, pertamanya dalam hal ni bila kita masuk, kita kena
seperti biasa kalau kita dah ada account UMT kita dah masuk menggunakan email dan sebagainya, so kita boleh terus sign up. Right, so sebab saya dah sign up. Alright, so maknanya siapa-siapa yang okay, ni sebab saya dah ada account. Saya dah create sebelum ni. So saya tak boleh nak buat untuk ni. So apa yang saya nak kena tunjuk ialah kepada peserta semua, kalau boleh tolong sign up dulu. Alright, dan lepas daripada kita dah sign up, terus kita log in masuk ke dalam kita punya word wall. Alright, untuk word wall sekejap, ada 2 package sekarang ni. Okay. So saya masuk dekat sini dulu. Okay, so bila kita dah boleh cuba dulu untuk kita sign up, lepas tu kita log in. Sebelum saya tunjuk ke mana kita nak dibawa. Alright, so ni hashtag dia yang dia punya tag easy as 1 2 3. Alright, so mudah 1 2 3. So apa yang mudah tu nanti kita akan lihat apa yang mudah tu. So boleh tolong cuba dulu untuk masuk ataupun kita kata sign up dan log in. Dah ada yang cuba untuk sign up dan log in. Kalau ada yang tersangkut, saya tunggu sekejap. Sehingga orang kata kita dah boleh sama-sama bergerak untuk masuk. Alright, saya bagi masa dalam seminit sekejap untuk siapa-siapa yang belum sign up. Kita sign up dulu. Lepas tu nanti kita masuk tunjuk kat mana kita nak kena buat. Okay, so kalau yang ada masalah dan sebagainya, tolong bagi tahu sebab saya cuba lihat dekat ruang chat. So far saya tidak terima apa-apa sebarang respon. So saya assume dalam hal ni mungkin masing-masing dah boleh masuk kepada dah sign up. Alright, dekat features ni dia dah bagi tahu. Alright, done. Okay, thank you Dr. Anim. Alright, so kita lihat interactivity dan juga interaktif dan juga printable. Alright, okay, terima kasih Najihah. Kita dah lihat features yang ada, so dia dah bagi tahu. Alright, terima kasih Pronora. So kita ada interaktif dan juga printable. Alright, so ini yang menarik sebab kita boleh print sekali. Dalam kelas nanti kita boleh bagi sebagai handout kepada pelajar. Right, features ni kalau kita lihat setakat apa yang saya tahu, features yang percuma ni, features percuma yang printable seperti mana yang saya bagi tahu, kita kena bayar RM10 tadi itulah. Alright. Ni nanti kita masing-masing saya rasa boleh lihat nanti apa yang boleh kita buat dan sebagainya. So dia ada community juga, yang mana community ni macam biasa kita boleh search previous activity yang pernah dihasilkan oleh individu lain. So kalau katakanlah ada topik yang berkaitan dan sebagainya dengan kita, contoh macam PDPR kita buat dekat anak-anak dan sebagainya kan ada tajuk clock. Alright, so kita tak payah susah-susah orang kata dalam hal ni, nak create daripada awal, kita ambil sahaja. Cuma untuk level university ni mungkin kita rasa kesesuaian tu bergantung kepada kita untuk olah soalan dan lebih baik kita create soalan yang bergantung kepada kita punya keperluan. Alright, untuk my activity, okay, my activity ni, alright, so mungkin dalam kata screen masing-masing sekarang ni kosong sebab memang betul kosong sebab kita belum buat apa-apa lagi aktiviti. Alright, yang saya ada ni pun sebab saya pernah saya buat untuk bengkel pagi ni dan juga untuk yang saya buat untuk sesi sharing lepas dengan Cikgu Tadika dan sebagainya untuk aktiviti PDPR. So adalah a few things yang dalam hal ni. Cuma dalam hal ni kalau kita bilang saya ada 9 campuran lebih kurang 15 aktiviti. Kenapa sampai 15? Sedangkan saya bagi tahu tadi kita boleh buat 5 template sahaja sebab ini adalah package yang saya bayar RM10. So saya boleh buat maknanya lebih daripada 5 template. Dan kalau katakanlah dalam hal ni, kalau kita betul-betul nak set, nak buat untuk 5 sahaja, right? Nanti mungkin, tadi saya bagi sampai up to 6 aktiviti yang saya bagi. So kalau katakanlah tak nak buat true false, jangan buat aktiviti true false lah sebab kalau nak pilih yang percuma tu saja. Alright, dalam hal ni, kalau kita ada beberapa subjek, contohnya macam saya mengajar semester ni, System Analysis and Design dan juga Software Project Management, so saya create 2 folder. Dalam tu belum ada lagi aktiviti dia sebab dalam hal ni saya dah masukkan dekat dalam folder nama dia PPPI. Alright, so dalam folder ni kalau kita lihat, saya dah ada beberapa aktiviti yang saya buat.
Alright, so maknanya dalam hal ni aktiviti yang kita buat dalam sesi tadi lah yang kita buat berkenaan dengan topik demand and supply, kita buat dengan project management dan sebagainya. So kita buat dulu aktiviti yang pertama, okey. Okey, sebelum tu saya cerita pasal MyResult sebab MyResult ni mungkin ada yang baru masuk seorang dua baru. So dalam hal ni result dia dekat sini. So kita boleh rujuk nanti untuk kita download result yang ataupun kita kata untuk kita gunakan masa nak masukkan markah dan sebagainya. Alright, so kita mula nak buat aktiviti sekarang. Alright, so boleh pergi dekat bahagian create activity di hujung tu. Alright, di hujung nama kita tu, account kita tu. So create activity, klik dekat situ. Alright, so kalau saya terlaju minta tolong bagi tahu supaya saya boleh break. Break angin ada, insyaAllah kita akan break untuk ni tidak terlalu laju dan sebagainya. Alright, saya share juga link. Kalau katakanlah peserta tidak ada bahan untuk dimasukkan dalam kata aktiviti pada pagi ni, mungkin orang kata dalam laptop lain dan sebagainya. So saya copy dulu link kepada bahan-bahan yang saya ada sediakan ni. Sekejap saya masukkan link dia. Saya nak cuba ambil link dia sekejap. Right. Saya copy link sekejap untuk saya share. Kat slide ni dah ada saya rasa tadi. Saya dah masukkan dah. Tak boleh nak buka sekejap sebab tertutup dengan button kat atas ni. Alright, so dekat ni saya dah bagi tadi link ni. Cuma boleh guna je lah apa yang saya share ni. Bahan ni. Okay, so termasuk slide yang saya buat pada pagi ni. Saya letak dekat tu. Okay, so boleh akses daripada drive tu. Saya cuba akses, should be okay. Alright, boleh akses drive tu. So dalam drive tu saya dah masukkan a few sets soalan dan sebagainya. So untuk yang pertama ni kita nak buat berkenaan dengan true false dulu. So soalan dah ada dekat bahagian tu. Okay, kita masuk kepada yang pertama dulu. Okay, untuk word wall ni, word wall, sekejap, word wall. Alright, word wall kat sini. So kita masuk dekat bahagian true false. Alright. So kalau kita klik pada true false di sini, alright, apa yang dia nyatakan ada dua kolom, satu true, satu false. So kalau kita lihat biasanya pensyarah dah adakan bank soalan. Okay, so daripada bank soalan tu kita dah ada soalan contohnya berkenaan dengan true false. So daripada soalan tu kita dah boleh asingkan contoh macam apa yang saya tunjuk dekat dekat apa yang saya share ni. Dekat dalam Microsoft yang pertama tu, yang drive yang pertama tu yang mana saya bagi berkenaan dengan true false. Kalau ikut saya dah hasilkan siap-siap. Satu side untuk true, satu side untuk false. So masa saya nak buat word wall tu, saya just ambil je apa yang bahagian true untuk saya masukkan di tepi bahagian true. Alright, so saya masuk je dekat sini. Alright, so contohnya kita kata kita nak buat quiz berkenaan dengan pengetahuan am. Pengetahuan AM 1. Alright, pengetahuan AM 1 sebab kita dah ada tadi. Pilih jawapan. So dekat instruction, kita masukkan instruction yang kita rasa sesuai. Pilih jawapan yang tepat. Alright, pilih jawapan yang tepat. Okay. Dan lepas tu kita rujuk balik kepada soalan yang kita dah hasilkan ni. Kita masukkan dulu, alright, soalan yang ada, alright. Daripada bank soalan yang kita dah kumpul siap-siap. So, kita masukkan dulu. Alright, kalau kita perasan dekat bahagian word wall ni dia dah bagi tahu add item berapa. So dia dah bagi tahu minimum kalau untuk true false sekurang-kurangnya kena ada 2 item. Alright, so kalau satu ni nanti bila kita cuba dia akan bagi tahu ada error dan kita kena buat lagi satu. Dan maksimum kalau lihat di bawah tu dia bagi tahu up to 30. So maknanya up to 30 question yang boleh kita buat untuk true false.
Okey, so kita masuk yang kedua. Saya copy paste sahaja daripada apa yang ada dekat ni, dekat soalan tadi tu. So saya ambil lagi satu soalan. Alright, kita lihat nanti. Alright, so kita dah fulfill requirement, dia kata up to ni, dan kita masuk dekat sini pun sama. Untuk false pun sama, kalau tu kita kena masuk minimum 2. Alright, so kita just ambil je soalan yang dah ada yang saya sedia dekat situ untuk kita buat latihan pada pagi ni, tak payah create soalan baru. So just masuk je. Alright, so add item. Kalau saya laju, bagi tahu saya boleh perlahankan ataupun mana-mana yang tertinggal. Alright, okay, so saya copy. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V untuk shortcut dia. Dan kita ambil lagi satu soalan. Soalan yang salah. Okay, kita Ctrl V. Okay, so dah selesai untuk part ni, jawab soalan. Dan kalau katakanlah kita ada gambar dan sebagainya, okay, kita boleh masukkan dalam tu untuk masukkan gambar dan sebagainya. Tapi cuma yang pertama ni, step yang pertama ni untuk true false, kita buat yang biasa dulu. Nanti sampai masanya saya akan tunjuk part yang mana kita akan ambil gambar daripada internet. Okay, so selesai untuk part yang pertama, true false dulu. Okay, sekejap dia tengah loading lagi untuk generate soalan. Set. Okay, so dah keluar dekat situ. Alright, boleh masuk persamaan matematik tak? Alright, okay, kita cuba tengok balik dekat edit balik. Kalau Dr. N perasan dekat atas tu ada. Okay, simbol-simbol. Kalau katakanlah Dr. N nak masukkan dalam bentuk matematik tu dalam bentuk image, Dr. N mungkin boleh screenshot, okay, save dalam bentuk image, dan dalam hal Dr. N boleh upload untuk masukkan dalam bentuk image formula tu. Alright, so boleh membantu Dr. Azwani jawapan saya. Boleh masukkan persamaan. Alright, okay, okay, jelas ya. Okay, terima kasih. Alright, okay, dan sekarang kita dah masuk soalan. Okay, selepas daripada kita dah masuk soalan, kita cuba scroll ke bawah tu, ada team. Alright, so team ni mungkin kita lihatlah kesesuaian dengan level pelajar kita dan sebagainya. Sebab kalau katakanlah dalam hal ni kita lihat level pelajar universiti mungkin lain sikit suasana dengan pelajar sekolah tadika dan sebagainya yang mungkin nak dalam bentuk lebih colourful dan sebagainya kan. So mungkin boleh pilih kesesuaian daripada team yang disediakan, alright. Dan kita juga boleh buat dari segi timer, nak set berapa untuk satu masa soalan kuis yang diberi. Alright, so dalam hal ni dia set countdown dalam bentuk 1 minit. Alright, so ini terpulang pada kita, setting kita berapa dan sebagainya. Speed, kita nak laju ke nak cepat ke terpulang. So kita boleh play around dengan dekat function dekat sini. Alright, so kita nak live ataupun unlimited, dan end of game, di akhir tu kita nak tunjuk jawapan sebab kita nak bagi student kita dapat apa yang kita nak sampaikan. Kalau kita rasa better share answer, kita share answer di hujung. Kalau tak nak share pun kita just untick saja. Alright, so dalam hal ni saya tak ubah apa-apa setting dulu. Alright, so kita tak ubah apa-apa setting dan biarkan dulu. Okay, then dalam hal ni kalau kita lihat, cuba kita patah balik kepada, jangan buat apa-apa lagi, kita patah balik kepada my activity balik. Okay, kita ada satu aktiviti yang baru sahaja kita hasilkan tadi ni. Okay, should be ada, semua ada dekat depan ni. Dan kalau kita lihat dekat sini, kalau saya boleh tunjuk lebih jelas, dekat bawah tu, aktiviti kita nama pengetahuan AM1 yang kita buat tadi. Dan aktiviti type dia, template type dia adalah true false. Kalau kita perasan dekat dot tepi dot tu ada gambar kunci, private. So apa yang dimaksudkan dengan private dalam hal ni, kita tak boleh lagi share quiz ni dengan student kita sebab kita dalam keadaan private. Alright. So apa yang kita nak kena buat sekarang, okay, dalam hal ni kalau katakanlah kita nak share, alright, kita get ready untuk share dengan pelajar kita. Alright. Share dalam bentuk 2 kaedah. Alright. Alright. Yang pertama kita nak share dengan other teachers, maknanya dalam hal ni kita nak main dengan student kita. So kita set public dan kita akan dapat, kalau katakanlah kita ada nak ubah setting, nak ubah resource title, nak masukkan dan sebagainya. So biasanya saya abaikan yang bawah ni, kalau nak masuk pun boleh, tak ada masalah.
Tujuannya sebab bila kita buat public, nanti kalau katakanlah orang lain nak akses quiz yang kita hasilkan, mereka boleh akses berdasarkan keyword. Subjek apa contohnya kita buat, subjek matematik. Topik apa contohnya kita kata topik tambah tolak dan sebagainya. So dalam masa siapa-siapa search topik matematik berkenaan dengan tambah tolak, mereka boleh jumpa quiz yang kita hasilkan. Dan bila kita ready, kita tekan button publish, kita terus ambil copy. Ni, dan kalau katakanlah kita ada Google Classroom, ataupun kita nak share dalam bentuk QR code, right, ataupun kita nak embed dalam kita punya contohnya Google Site dan sebagainya, so just ambil, ataupun dalam hal ni kita klik daripada ni copy. Alright, so kita copy dan kita done. Seterus boleh bagi kepada student kita. Dan saya nak peserta lihat, right, di bawah tu daripada private dah bertukar kepada public, which is dalam hal ni dah boleh akses kepada semua orang. Maknanya student kita dah boleh akses. So kalau cuba siapa-siapa nak cuba share dia punya quiz dan sebagainya, bolehlah letak dekat chat tu, nanti orang lain boleh try. Tengok jadi ke tak dan sebagainya kan. Alright. So maknanya just make sure before kita share dengan pelajar kita, tukar setting daripada private kepada public. Alright. So kaedah pertama saya tunjuk daripada sinilah, kita share daripada sini. Okay. Kaedah yang kedua yang boleh kita guna ialah kita buka balik kita punya quiz. Alright. Kaedah kedua untuk kita share, ada button share di bawah ni. So sama je. Okay. Get link. Kita get link macam tadi. Kita copy link. Alright. So sama kaedahnya. Satu cara lagi, kalau kita perasan, kita tengok ada my student. So kita nak bagi student kita jawab pada masa tertentu. Contohnya kita kata kita nak mengajar topik introduction kepada project management. Alright, so sebelum dia belajar tentang topik project management, kita nak bagi dia dulu jawab soalan ni dan sebagainya. So kita set lah bila deadline dia kena jawab, sebelum bila dan sebagainya. So dia kena masuk nama nombor pelajar dia. Dan nanti dia boleh, kita akan nampak dia punya leaderboard untuk kita lihat siapa yang skor nombor 1, 2 dan sebagainya. Alright, so ini untuk kita set up assignment. Maknanya kita dah bagi tahu, kita dah masukkan dekat e-learn, dan lepas tu kita akan share link ni, kita akan share maklumat dia dengan pelajar, dia boleh akses untuk jawab soalan sebelum tempoh yang ditetapkan. So kita dah set dekat deadline. So maknanya ada dua cara lah. Satu kita nak bagi terus, ataupun kita nak set sebagai assignment. Okey, itu dua kaedah untuk kita share dengan pelajar bagi template yang pertama, iaitu kita kata berkenaan dengan true false. Okey, untuk yang kedua, alright, untuk true false ada soalan sebelum saya move kepada template yang kedua, iaitu template yang kedua kita buat, tak ingat template yang kedua tadi. Kita ada 6 template kan, alright. Template yang berikutnya, kalau kita lihat, kita akan guna apa yang dikatakan sebagai mash up. Alright, so kita ada topik berkenaan dengan demand and supply. Alright, ni topik Dr. Anim share dengan saya. Alright, so kita lihat dalam hal ni, kita patah balik kepada word wall. Alright, so kita buka balik word wall kita. Kita nak lihat balik, okay, ini yang baru saya buat tadi, kita buat sama-sama. So kita nak buat satu lagi aktiviti yang kita namakan sebagai mash up. Alright. Okay. Mash up. Alright, mash up. Alright, mash up ke atas tu. Okay. Jumpa boleh follow untuk kita buat mash up mash up. Yang quiz dan sebagainya saya tak tunjuk sebab quiz ni simple, yang kita biasa buat dalam Kahoot pun ada, Quizizz pun ada. So it's very simple, direct to the point. Saya ambil function yang tak ada. So mash up, kita terus kepada mash up. Alright, mash up ni tadi kita nak buat topik berkenaan dengan demand and supply. Alright, so kita dah dalam tu pun dah ada soalan yang saya masukkan. Demand and supply. Alright, kita ada beberapa set soalan. Kita lihat in term of yang pertama ni dulu. Alright, kita ada soalan dia berkenaan dengan okay, so saya move ke depan. So dia ada dari segi kita ada, saya dah buat label tu. Kalau ikutnya mash up dah ada. Alright, nombor 2 tu merujuk kepada latihan nombor 2. So just ambil je soalan daripada situ. Ni slide saya edit sikit daripada apa yang ada. Alright. So kita nak lihat in term of definition. Mungkin di awal kuliah kita ada definition tertentu yang kita nak share dengan pelajar kita.
So ini saya nak tunjuk kaedah ni betapa mudahnya word wall. Kita ambil daripada slide kita sahaja. Alright. Kita masukkan dekat situ. Alright. So demand. Kita nak tanya student what is demand kita kata dalam hal ni. So ini jawapan dia. Alright. So kita mungkin ambil dalam hal ni sampai situ. Definition dia yang mula-mula. Alright. So kita masuk definition. So dekat situ. So kita just copy and paste sahaja. Okay. Sekali lagi kita kena perhatikan add item bilangan minimum yang ditetapkan adalah 3 sahaja. Minimum. Paling-paling kurang 3. Maksimum kepada 30. So maknanya kita kena carilah sekurang-kurangnya ada 3 item yang kita kena masukkan. Dan yang saya bagi tu lebih daripada 3. So kita mungkin boleh masuk dalam hal ni. Supply pula apa yang dikatakan sebagai supply. Alright. So mungkin boleh ambil dulu, copy dulu apa yang ada dekat situ. Kita masuk dekat word wall tu. Alright, kita masuk dekat mashup. Sorry. Okay. Ni mungkin setting daripada font tadi tu lah. Kita buat dan sebagainya. Alright, bold. So tak nak boldkan dia, kalau tercopy, Ctrl B dia akan unboldkan balik. So Ctrl B untuk bold. Okay, so supply, kita ambil definition dia. Alright, sebab dia copy and paste direct daripada slide, memang dia akan ambil warna merah. Alright, so ini dan lagi satu item sebab kita kena 3 item, minimum 3 item. So kita ambil law of demand state apa. Alright. Okay. Kita ambil dekat situ dan kita masukkan dekat tepi definition tu. Kita ambil ni lah data ni. Alright. Betul Dr. Anim, harap betul apa yang saya buat ni. Okay. So kita dah selesai untuk masukkan, kita dah fulfill minimum 3 requirement. Alright. So kita just klik done. Okay. So kita tunggu sekejap bagi masa untuk dia generate dan kita lihat apa yang terjadi. Okay. So ada 3 yang kita masukkan tadi, exactly apa yang kita buat. Alright. So kita ubah, kita boleh lihat. Alright. Alright. Kita tarik dia masuk. Dan kita boleh tekan submit answer untuk dapat jawapan. Right, alhamdulillah muncul betul satu. Alright, tak adalah salah satu kan. Okay, then kita boleh lihat kalau dia nak jawab dia buat dalam hal ni, so dia masukkanlah nama pelajar tu, masukkan nama dia. Alright, so enter. Okay. So kalau ada dia akan keluarkan lagi result yang ada. Okay, sama juga seperti mana true false tadi, kalau kita scroll ke bawah, dia ada theme yang boleh kita pilih ikut kesesuaian level pelajar kita dan sebagainya lah. So kalau katakanlah nak ambil yang mana sesuai, so kita pilih je lah tema-tema yang ada. So that's why dalam hal ni, word wall pada saya dia satu aplikasi yang menarik sebab kita boleh ubah lain daripada kebiasaan yang ada. Alright, so timer pun sama. Setting ni saya rasa terpulang pada persyarat untuk ubah dan sebagainya mengikut kesesuaian. Dan kita ubah mengikut keperluan soalan ni. So kalau end of game sama juga kalau kita nak student nampak, so kita just klik show answer. Dan dekat bawah ni sebab tadi ada baru seorang yang jawab, alright, hanya maknanya dalam hal ni memang seorang sajalah. Dan kalau katakanlah dalam hal ni, so kita boleh setting, kita nak set berapa untuk leaderboard. So maknanya setting ni pun macam kalau katakanlah kita nak tunjuk top 5, top 3 dan sebagainya, dan kita boleh ni. So option yang bawah ni boleh kita kekal kalau katakanlah dia bagi sekarang ni setting dia default letak 1 year sebab kita mungkin nak download untuk masukkan dalam kita punya penilaian nanti kan nak campur markah kuis pelajar dan sebagainya. So kita biarkan dulu setting asal 1 year. Alright. So then sama juga dalam hal ni kalau kita patah balik lihat dekat bahagian my activity balik, kita dah ada topik demand and supply. Alright. So topik demand and supply again. Alright. Dia dalam bentuk private. Kenapa? Sebab kita tak share lagi quiz ni dengan pelajar kita. So again, sama ada kita nak ubah di sini, tekan 3 titik bertindih ni, tekan, dia akan keluar share. Dan pilihlah setting yang mana kita rasa sesuai. Alright, so kita add, kita ubah setting kalau perlu. Alright, kalau tak perlu, kita just publish sahaja. Dan kita copy link ni, share dengan pelajar kita. Alright, so sekarang, quiz tu should be dah bertukar dalam bentuk daripada private kepada public. Okay, so selesai untuk 2 jenis template. Yang pertama kita dah buat berkenaan dengan true false, yang kedua berkenaan dengan mash up. Ada soalan berkenaan dengan mash up
sebelum saya move kepada yang ketiga. Ada soalan untuk match up? Alright, so saya assume tidak ada ni komen daripada peserta. So okay, jelas ya. Okay, terima kasih Anim. Alright, okay, kita go through kepada aktiviti yang ketiga pula. Aktiviti ketiga ni kalau kita lihat berkaitan dengan penentuan markah macam mana. Penentuan markah macam maksud Dr. Iliani maksudnya copy paste persamaan. Contohnya kejap boleh copy paste persamaan matematik. Alright. Saya tak ada persamaan matematik tu G Dr. Sharina. Cuma dalam hal ni kalau katakanlah dah ada, contohnya macam apa yang saya bagi tahu pada Dr. Azwani tadi, kalau katakanlah kita dah ada persamaan matematik tu contohnya. Ini contoh. Alright. Kita boleh ambil daripada sini. Kalau contohnya kita dah ada persamaan matematik tu, kita just masuk je dekat sini dan kita contohlah saya ambil satu. Okay. Lepas tu nanti kita akan masukkan. So nanti dia akan keluar benda ni. Kalau Dr. Sharina dah ada persamaan matematik tu, alright, mungkin boleh save. Lepas tu nanti masukkan, upload je saja dekat bahagian gambar depan ni. So nanti akan keluar formula matematik tu. Maknanya persamaan tu dalam bentuk objek lah. Maknanya JPEG ke apa ke. Macam tu ke? Betul. Kalau katakanlah Dr. Iliani ada sebab saya tak pun tak apa erti matematik punya ni. Kalau katakanlah dalam hal ni, alright, ni contohnya dalam hal ni kalau formula matematik yang simple saya rasa mungkin boleh buat kat sini. Yang ada ni dia boleh masukkan dalam bentuk ni. Maknanya ini kalau simbol-simbol matematik yang ada. Alright, copy. Limited lah. Cuma macam Sharina tanya ni, kita type guna equation editor kat Word, copy terus bukan dalam bentuk image. Yang tu saya tak pernah try lagi Dr. Sharina. Cuba mungkin sebab saya tak ada equation tu ataupun Dr. Iliani pun saya tak ada equation tu. Mungkin boleh try, cuba lihat nanti. Alright, okay. Mungkin nanti boleh bagi tahu kot apa yang jadi kalau katakan dalam bentuk ni. Dr. Iliani mungkin boleh try tengok macam mana. Saya pun tak pasti Dr. Iliani untuk formula matematik. Okey, untuk yang berikutnya berkenaan dengan aktiviti, kita dah ada dua tadi. Alright. Okey, untuk yang ketiga, alright. So kita nak masuk kepada aktiviti aktiviti yang ketiga iaitu kita nak buat word search. Alright. So dalam hal ni bila kita nak buat word search, kita masuk kepada aktiviti create activity. Alright. Create activity dan kita cuba cari word search. Alright. Kita boleh baiki ataupun update aktiviti yang boleh dibuat. Boleh Dr. Hassan. Dalam hal ni boleh. As long as dia dalam bentuk template yang sama sahaja. Kalau kita ambil package yang free. Alright. Kalau contohnya Dr. Hassan dah ambil mash up. Doktor dah pilih group sort. Doktor dah pilih missing word, word search dan juga kita ambil lagi satu label diagram. Ini package yang percuma yang 5 tu yang 5 template sahaja. So doktor hanya boleh manipulate daripada 5 template ini sahaja. Boleh edit daripada 5 ni sahaja. Doktor nak tambah lagi satu template dah tak boleh. So maknanya that's why dalam hal ni kalau kita nak betul-betul pakai yang percuma, kita kena kenal pasti dulu. Soalan mana yang template mana yang paling banyak kita rasakan guna untuk kelas. So kita ambillah yang 5 ni saja. Edit daripada soalan ni, edit daripada template ni saja yang dibenarkan. The rest kalau katakanlah kita nak pakai up to kata lebih daripada tu ni. RM10 tadi tu kalau kita lihat tak RM10 tu saya subscribe by bulanan, RM10 sebulan. Dia kalau setahun saya rasa satu package tu kalau kita lihat balik dekat word wall tu dia ada provide sekejap saya cuba buka sekejap word wall. Right. Dia ada price plan dia kalau kita lihat dekat sini. Alright, ni kita boleh pilih. Ni saya ambil monthly RM10. Dan kalau katakanlah kita nak bayar annually pun tak ada masalah. Alright, so annually dalam hal ni yang kita kena bayar sebulan. Alright, so nanti masa kita nak bayar kad kredit tu nanti dia akan bagi tahu. Dia pakai kad kredit je. Lepas tu nanti dia akan bagi tahu. Kalau yang ini RM13.50 sebulan untuk setahun. Untuk sebulan bayaran secara tahunan.
So yang saya buat biasanya sebab kadang student tak ada masa ni sebab student baru masuk balik dan sebagainya. So that's why saya ambil monthly. Bila student masuk baru saya subscribe balik. Student tak ada, so saya tak subscribe lah sebab tak ada function untuk kita guna dan sebagainya. Alright, so harap menjawab tak soalan tu Dr. Hassan dan juga Sayuti. Alright, okay. Okay, untuk yang berikutnya kita nak buat tadi yang kita namakan sebagai dalam bentuk yang ketiga iaitu kita kata word search. Alright, word search. Kita lihat kepada yang tengah ni, word search, line yang ketiga ada word search. Alright, word search ni kita nak buat macam topik yang saya pilih, topik yang saya ajar iaitu kita ambil knowledge area dalam project management. Alright, knowledge area sebab dia ada lebih kurang 10 knowledge area. Saya nak pelajar saya hafal knowledge area ni. Saya buat dalam bentuk quiz dalam bentuk ni of project management. Alright, so dia provide dua function. Alright, kalau lihat contoh yang saya bagi tadi, dia adalah with clue. With clue tu maksudnya kalau kita lihat, kalau saya boleh patah balik sekejap ke sini sekejap sebab saya nak tunjuk apa beza dia dengan yang tadi tu. Alright, kalau kita lihat apa yang saya tunjuk, sekejap. Sebab dia ada dua account, sekejap mash up. Saya kena buka balik ni. Saya nak tunjuk apa beza dengan yang without clue dengan with clue. Alright, with clue kalau kita lihat nanti, sekejap masih lagi tengah generate. Alright, with clue ni maknanya yang tepi gambar-gambar ni. Gambar 10 knowledge area. Saya nak cuba bagi clue pada dia yang apa. Yang pertama ni berkenaan dengan risk. Yang kedua ni berkenaan dengan scope. Yang ketiga ni yang bawah ni berkenaan dengan cost, procurement dan sebagainya lah. So maknanya saya nak cuba bagi gambaran 10 knowledge area. So dalam ni kita boleh masukkan kita kata with clue ataupun without clue. Alright, without clue, contohnya kalau dalam hal ni saya tak nak bagi clue langsung, saya nak suruh mereka fikir dulu sendiri. So saya akan cuma masuk je lah. Dan kalau kita lihat dekat bahagian kita kata missing word ni kita kena buat lebih kurang minimum 3 activity. Minimum 3 item. Alright, so maknanya yang saya ada ni adalah 10. So saya mungkin masukkan 1, 2. Cost, saya kata dalam hal ni risk. Lepas tu dia berkaitan dengan schedule, alright, dan dia ada kaitan dengan project management ada 10, so kita kata stakeholder contohnya, stakeholder, communication lagi satu saya masuk, alright, so communication, alright, communication. Okay, so saya masukkan dulu yang itu. Okay, without clue sekarang ni apa yang saya pilih, so kita lihat dulu apa yang berlaku without clue, alright, so sekejap dia generate apa yang jadi. Okay, so ini without clue. So tak ada langsung bayangan di tepinya. Pandailah dia cari dan sebagainya dan fikir untuk untuk cari jawapan dan sebagainya. So kita tak bantu langsung dia dalam hal ni. Tapi kalau katakanlah tiba-tiba kita rasa okay dia mungkin baru nak kenal topik ni, dia mungkin tak biasa lagi dengan ni. So kita nak cuba bantu dia seperti mana apa yang kita buat tadi, kita provide dia dengan clue. So kita masuklah clue dekat sini. Alright. So di sini saya nak tunjuk function yang mana kelebihan yang ada pada word wall. Kita boleh link terus dengan image yang ada dekat internet. So bila katakanlah saya tak ada image ni. Alright, topik yang pertama kalau kita lihat saya nak masukkan berkenaan dengan cost. So cost dalam hal ni saya nak cari topik apa yang dia kata berkenaan dengan cost. So dia akan cuba search cost dalam hal ni. So saya jumpa terus gambar dia yang berkaitan. Alright, so risk dalam hal ni saya nak cuba masukkan. So dia cari risk, dia akan tolong kita. So dari segi satu sudut, word wall ni sebenarnya dah bantu kita kalau katakanlah kita dah ada gambar-gambar yang menarik dekat internet yang boleh kita masukkan sekali dalam ni. Alright, so kita mungkin boleh buat lagi satu schedule. Kita masukkan. Alright, so schedule saya ambil je lah random satu. Okay, dan kita ambil kita stakeholder kalau ada. Alright, stakeholder. So saya just masuk je dulu stakeholder ni dulu. Stakeholder. Dan last kali kita ambil communication. Alright, so kita ambil simbol communication yang ini. Okay, so kita cuba klik done. Kat bawah tu kena klik button done.
Alright, kalau kita tak klik done nanti masa kita keluar ke depan dia akan tanya nak auto revert ke dan sebagainya. So better klik dekat bawah ni button done. Okay, so tunggu sekejap bagi masa untuk dia generate. Dan okay, so, boleh lihatlah comparison with clue dengan without clue. So dekat tepi ni dah keluar clue yang terlibat. So pelajar cuma dalam hal ni boleh carilah right clue yang mana dia rasa ni dan sebagainya. Right, so stakeholder dia jumpa satu dekat sini. Right. Sama seperti mana feature sebelum ni, alright. Untuk kita kata activity ni, alright, untuk word search, alright. Word search ni sama, dia ada template yang dia sediakan, alright. Kita boleh buat countdown, alright, kita boleh buat live dan kita boleh lihat in term of difficulty. So kalau kita rasa nak bagi dia fikir lama sikit, so cuba kita lihat in term of reverse word, alright. Ditukar kepada reverse word, alright, dan akhir tu kalau kita nak dia dapat jawapan apa yang dia tak dapat cari dan sebagainya, kita boleh show answer. Dan kita kalau nak ubah, kita apply to this activity. Alright, so kita dah selesai part ni. So sama juga macam tadi, kita kena check dulu sebab sekarang ni activity kita dalam bentuk, kalau kita lihat masih lagi dalam bentuk private. So sama ada kita nak share dekat sini, alright, tekan button share, make it public. Then dalam hal ni barulah student kita boleh access. Alright, kita copy link tu. Alright, so jangan lupa tukar daripada private kepada public. Itu function yang paling penting untuk kita buat sebelum kita publish. Alright. So sekarang ni kalau ikut dah jadi activity. So kita check balik betul ke tak apa yang saya buat tadi tu. Okay, word search kalau kita lihat dah berubah daripada private kepada public. Setting kat asalkan tu. Okay, ada soalan untuk word search sebelum saya buat aktiviti yang keempat. Okay, saya assume mungkin tak ada sebab tak ada masalah dan sebagainya. Alright, so sekarang ni kita nak masuk kepada group sort. Alright, group sort ni yang kita buat tadi aktiviti yang kita lihat dalam bentuk kita ada gambar yang mana kita nak susun peralatan dapur. Maknanya ada dalam bentuk oven dan juga range top. So maknanya ni kita ada gambar-gambar dan sebagainya. Alright, sekarang ni kita dah ada contohnya maklumat ni kita dah ada dalam slide kita, dalam PowerPoint kita, kita dah tahu kategori dan sebagainya. Sekarang ni kita nak keluarkan benda ni dalam bentuk quiz. So kita ambil dalam case ni kita pergi kepada cuma dalam hal ni saya bagi tahu awal kalau katakanlah kita tak nak pakai yang tak nak subscribe lagi yang kita kata yang kena bayar RM10, alright. Tak nak buat aktiviti yang ini pun tak apa sebab dia ada limit saja sekarang ni 5. So saya tunjuk ni lebih daripada 5 sebab package saya package yang saya dah upgrade kepada yang RM10. So kalau katakanlah nak reserve dulu tak nak buat aktiviti ni tak apa sebab nanti ada yang part belakang tu yang menarik yang bahagian label diagram. Alright, so label diagram tu menarik sebab kalau katakanlah kita ada satu gambar kita boleh buat dengan student kita untuk dia tarik point-point yang ada tu. Alright, so saya tunjuk je my aktiviti, saya tunjuk je aktiviti untuk ni. Alright, so kalau katakanlah pilih untuk tak nak buat lagi template sebab sayang template ni ada 5 saja kalau yang free. Kita nak buat tadi group sort. Alright, group sort ni kita dah ada gambar-gambar. So kita nak kena cuba susun yang pertama. Contohnya tadi kita buat group sort yang pertama. Kita nak kata range top saya rasa nama dia. Alright, kalau saya silap Dr. Afifah tolong betulkan ni sebab bidang dia ni. Alright, range top dan juga oven saya rasa. Okay, so kita ada oven. Alright, so kita ada 2. Peralatan dapur contohnya kita katakan peralatan dapur. Okay. Okay, dan kita ada dalam case ni kita nak minta student kita, alright, untuk kita nak buat klasifikasikan item-item yang ada. So mungkin dalam hal ni apa yang kita dah ada pada kita punya nota dan sebagainya. Sebab saya tak ingat nama item tu dan sebagainya. So yang alright, contoh kita nak cari item dia apa saya tak ingat sekejap. Right, so kita ada yang pertama contohnya yang ini kita gambar-gambar ni kita boleh search dekat internet sahaja. So, contohnya kita nak cari induction kita kata cooktop. Alright, cooktop. Alright, cooktop TOP. Alright.
So dah ada gambar. Right. So kita just ambil je satu yang kita rasa sesuai. Okay, dan kita boleh masuk kat situ. Lagi satu kita nak ambil apa ni, kalau kita perhatikan lagi sekali, alright, dia ada minimum. So minimum dekat situ dia dah set satu item, sekurang-kurangnya satu item. Alright, so kalau nak masuk satu pun dah okey, kalau kata cukup. Alright, saya ambil lagi satu gambar oven. Apa oven yang saya nak ambil oven yang ada. Okay, saya ambil contohnya, saya cari dekat internet stack oven. Alright. Alright, kita ada gambar satu stack oven. So kita masuk dekat sini. Alright, so kita terus boleh ni, kita klik done. Terus, alright, at least 4 item in the total. Alright, 4 item. Alright, 4 item. Alright, 4 item. Okay, betul. Alright, so range top dalam hal ni kita cari lagi satu lah. Okay, 4 item. There must be 4 item in total. Alright, okay. So kita cari lagi satu. Kita nak lihat dalam hal ni kita namakan dia sebagai nama dia kalau lihat kat sini open element. Saya pun tak pasti open elements. Alright, kalau ada, alright, open element mungkin tak berapa tepat ni kot, tapi tak apalah, saya jumpa satu ni. Alright, okay. Okay, lepas tu kita ambil lagi satu untuk kita kata oven, kita kata saya ambil smoke oven. Alright, saya cuba search dekat sini. Smoke oven. Alright, smoke oven. Alright, so okay, kita cuba ambil gambar yang keluar asap betul-betul lah. Alright, so cuba lihat, boleh tak? Alright. Okay, dan dalam hal ni, paparan yang dikeluarkan kepada pelajar ialah dalam bentuk sorting. Kita nak minta dia grupkan dan sebagainya. Alright, ni. So dia just group mengikut ni lah, mengikut keperluan dan sebagainya. Alright, so saya just masuk je dulu. Okay. So kalau ikut ni ada bunyi. Alright. Dan kita boleh adjust dekat sini sama seperti macam tadi. Layout, group ataupun table. Dan kita boleh adjust ikut kesesuaian. Countdown dan sebagainya. Alright, so nak countdown daripada 5 minit. Dan selepas selesai yang ni, jangan lupa untuk kita tekan butang share lagi sekali supaya daripada private bertukar kepada public. Alright, so saya tukar dulu setting dia bertukar kepada public. Dan kita boleh copy dalam hal ni untuk share dengan pelajar kita. Okay, ada soalan untuk group sort. Saya rasa group sort ni direct to the point je sahaja. Alright, untuk kita buat group sort. Okay, then berikutnya, okay, kita nak ambil yang berkenaan. Yang ini menarik untuk kita buat iaitu image quiz. Alright, so kita dah ni done. So saya cari dekat activity, create, so kita masuk balik dekat my activity. So dah ada 1, 2, 3, 4. Alright. Create activity. Alright, so untuk package yang ni dia masih ada lagi image quiz. Alright, so cuba klik dekat image quiz yang kat bawah tu. Image quiz. Alright, so image quiz dalam hal ni saya nak masukkan type of cell, saya kata tu, types of cell yang ada. So kita kata dalam hal ni kita nak suruh dia teka, guess what. Alright. Okay, so kita dah mungkin dalam hal ni kita dah ada gambar. Add image to be revealed. Alright. Contoh dalam hal ni kita kata nak nerve. Alright, kita kata nerve cell. Alright, so nerve cell kita kata. Kita ambil satu. So kita minta dia teka. Alright, dia ada beberapa cell kalau tak silap saya. Nerve cell, fat cell, apa lagi yang saya ingat? Saya tak ingat dah. Stem, saya kira stem cell. Alright, jawapan ni dalam hal ni kita kata yang ni. Mungkin kita boleh tambah lagi lah. Alright, untuk kita lihat kesesuaian dia. So then kita klik. Okay, yang ini kalau kita lupa saya nak tunjuk kat bawah saya tadi tu. Dia sekurang-kurangnya boleh okay, saya tunjuk balik sebab saya lupa nak beritahu tadi in term of item, berapa item dan sebagainya. So kalau dalam hal ni, so kita boleh tambah kalau ada lagi gambar yang kita nak masuk, macam yang kita buat latihan tadi, saya bagi lebih kurang 5 gambar kan. Alright, so kita boleh masuk ikut kesesuaian dan klik done di sini. Alright, so kalau laju nak minta patah balik atau tertinggal dan sebagainya, tolong maklum takut saya terlaju. Dan apa yang kita akan lihat, alright. Okay, gambar ni akan keluar dalam bentuk ni.
So lagi cepat ditekan, alright. So okay, contoh ni kita ambil dan kita dapat ni 8. Alright. Okay, so again samalah macam tadi tu, kita boleh dekat leaderboard kalau nak isi markah dan sebagainya. Alright, untuk sama setting macam yang 3-4 aktiviti yang kita buat sebelum ni. Alright, so ubah daripada private kepada public dengan share kita punya ni link dengan pelajar kita. Alright, so settle untuk yang ini dan setting pun sama, dekat bawah ni kita boleh ubah mengikut kesesuaian. Kalau ada soalan banyak kita boleh shuffle, right? Kita boleh show answer dan sebagainya. So option ni pun sama, dekat leaderboard kita boleh ubah mengikut keperluan kita dan sebagainya. Okey, selesai untuk aktiviti yang keempat, kita dah buat berkenaan dengan apa yang dikatakan sebagai image yang kita reveal satu persatu secara perlahan dan sebagainya. Okey, untuk yang berikutnya, untuk part yang pertama ni ada, yang last kali yang kita buat ni image quiz, ada soalan yang ditanya? Okey, saya assume tak ada soalan sebab tidak ada apa-apa komen daripada peserta dekat ruang chat. Okey, so kita masuk dekat aktiviti yang terakhir. Alright, aktiviti terakhir ni kita nak buat aktiviti yang dinamakan sebagai label diagram. Alright, label diagram ni menarik sebab kalau katakanlah dalam hal ni biasa kalau kita mengajar subjek kimia dan sebagainya ataupun biologi dan sebagainya, so kadang-kadang kita nak buat quiz dengan pelajar dalam bentuk online, kita nak teka dan sebagainya kan. Alright, untuk image ni saya rasa saya dah masukkan dekat dekat Google Drive. Saya rasa saya dah masukkan dekat tu. Ataupun dalam hal ni cuba, alright, kat dalam drive tu dah ada, saya masukkan. Okay, cuba boleh lihat dekat dalam label quiz, alright, label quiz. Label quiz ni dah ada. Okay, dah ada gambar cell membrane ni, alright. So mungkin kita boleh kita mungkin boleh download dalam hal ni, alright. Sebab kalau kita cari dekat internet, mungkin gambar tu dalam bentuk kita kata dah ada jawapan dekat tepi dan sebagainya. Sebab ini yang saya dah bersihkan ataupun dah buang jawapan dekat tepi dia supaya kita boleh guna untuk latihan. Alright. Okay. Application yang saya pakai untuk screenshot ni nama dia Lightshot. Alright. So saya just boleh save dia dekat sini. So saya nak namakan dia cell membrane. Alright. Alright. So application ni nama dia Lightshot. So kalau siapa-siapa nak download, cuba Google Lightshot. Alright. So Lightshot. Alright. Lightshot. Okay, Lightshot free. So just ambil, maknanya kita berkenan yang mana. Kita just untuk kisah kalau kita campur Okey, untuk persoalan yang ditanya berkenaan dengan nak campur daripada template yang ada tu boleh ke? Maksudnya dalam satu quiz tu ada 5 soalan. Maknanya ada bentuk true false, ada bentuk max word dan ada bentuk labeling dan juga dan lain-lain. Okey, dia tak boleh. Maknanya kalau katakanlah kalau kita dah ambil labeling, kita kena ambil template labeling sahaja. Sebab dia tak boleh campur dalam labeling tu adanya soalan bentuk lain. Sebab kalau kita lihat dekat word wall ni dia dah orang kata dah set template. So template tu kalau kita lihat dia tak bercampur, maknanya dia asing. Ada 18 template yang percuma tu. So maknanya memang setahu saya memang tak boleh buat untuk kita campur-campur dalam tu. Okey, kita dah save tadi gambar tu. Cuma saya lupa kat mana kita save tadi. Sekejap cell membrane. Alright. Okey, kita ambil cell membrane. Alright, so kita dah ada gambar dia. Cuma cell membrane ni saya tak ingat detail lah nama dia dan sebagainya. Saya kena refer balik nota yang ada dekat sini untuk saya lihat nama-nama dia. Alright.
Sebab kita boleh labelkan, okay, mengikut, okay, kita buat nanti yang ni. Alright, so yang ni saya rasa semua orang boleh, kalau nak try buat untuk ambil 5 template tu boleh try buat. Alright, kita dah ada, dia dah kenal pasti satu. So kita target dekat sini adalah nombor 1 depan ni. Maknanya saya nak mula daripada sini, pergi ke tepi ni, sampai ke bawah ni. So kita buat satu pusingan, satu circle. Alright, so dalam yang pertama tu, kalau ikut apa yang saya jumpa dekat internet, nama dia adalah globula. Alright, globula protein. Alright, protein. So yang kedua, kita add label dia, nanti kita tunjuk cara nak tarik dia. Glycoprotein. Alright, so yang ketiga, maknanya saya nak cuba yang ketiga atas ni, dia adalah karbohidrat. Alright, so karbohidrat, alright, DRATE, alright. So yang keempat saya ambil 4 je dulu Kita ambil 4, alright. Kita ada yang dinamakan glycolipid, alright, glycolipid, alright. Glycolipid, LIPID, alright. So then kita ambil satu lagi. Nama dia kolesterol, alright, kolesterol, alright, kolesterol. Okay, kolesterol, CHOLESTE, alright, TE, kolesterol, alright, kolesterol, right. Yang bawah tu kalau kita lihat integral protein, alright, protein, alright, dan kita di bawah lagi sikit peripheral protein, peripheral protein, alright. So kita ambil sampai situ je dulu. Okay, so kalau kita lihat dekat sini, dia dah bagi tahu kita kena tengok minimum 3, maksimum 24. So maksudnya boleh masuk lagi lah sampai up to 24. Okay, so kalau kita lihat dekat sini juga, alright, so sebab dia dah ada tanda ni kan, mungkin dalam slide ataupun dalam nota pensyarah dah ada gambar-gambar ni, cuma sekarang ni kita kena rajin sedikit untuk edit dekat PowerPoint, letak kotak dan sebagainya untuk hilangkan. Sebab saya ambil dekat internet pun memang ada tulisan, cuma saya tindih dengan satu kotak putih dekat atas tu. Alright, so kalau kita lihat, kita dah ada lebih kurang dekat sini 7. Alright, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang kita label. Satu merujuk kepada globula protein. Yang kedua merujuk kepada glycoprotein. Alright, yang ketiga merujuk kepada karbohidrat dan sebagainya. So maknanya numbering ni mengikut apa yang kita labelkan di sini. Okey, tugas kita sekarang nak masukkan dia kepada gambar ni. Alright, kalau saya terlaju tolong ni bagi tahu Okey, so sekarang ni kita nak labelkan dia mengikut label yang sebenar. Alright, maknanya kita nak ikut jawapan yang betul. Yang pertama kalau kita lihat okey, tak biasa Dr. Jamilah nak sebutkan, bukan orang biologi. Okey, Dr. Jamilah mungkin fasih bab ni. Alright, saya cuba nak matchingkan ni. Alright, so kita lihat dalam hal ni 1, 2, 3, 4. Alright, okay, so kita just tarik je pin yang ada tu, pergi menuju kepada sasaran kita. Alright, so dah masuk 1, globula protein, glycoprotein, karbohidrat. Alright, okay, so maknanya dalam hal ni kita dah cuba labelkan mengikut jawapan yang sebenar. Sampai kepada last kali, peripheral protein. Okay, so selesai bab itu. Dan bila kita dah masuk ni, kita klik button done di bawah sekali tu untuk kita save. Okay, so selepas daripada selesai ni, okay, mungkin saya lupa nak edit nama tadi tu. Alright, sekejap, dia nampak nanti. Cell membrane, alright, cell membrane, right, membrane, alright, betul ejaan dia, Jamilah. Okay, so kita dah masuk tu nama dia, aktiviti ni nak kenal pasti cell membrane. So kita just sekarang ni, belajar kita cuma drag sini sahaja. Alright. So ni saya teka jangan ni saya pakai tarik je ni. Wallah, okey. Okey, saya rasa yang tadi globula yang depan kot saya rasa. Karbohidrat yang tepi ni. Tak apalah, kita tengoklah jawapan dia betul ke tak nanti. Alright, dia akan berubah mengikut kesesuaian. So
kita lihat kolesterol, ada satu kot saya rasa kat sini. Harap-harap ada satu yang betul lah. Okay. Globular protein rasa kat depan tadi. Kalau tak silap, peripheral protein kat tepi ni kot. Alright. Okay. Lepas tu, dia last kali. Alright. So then kita boleh submit. Okay. Sebaik betul 4. Alright. Kalau tak nanti Dr. Jamilah tanya saya balik. Okay. So, seperti biasalah kalau kita nak masukkan nama dan sebagainya, so masukkanlah. Alright, so kita masukkanlah nama kat sini. Okay, then lepas daripada tu kita boleh ubah setting mengikut tema yang ada dan sebagainya. So, adjust lah mengikut keperluan dan count ada setiap option kita nak buat macam mana, terpulang kepada pensyarah, nak shuffle after move, boleh, tak nak shuffle pun tak apa. Dan kita boleh show dari segi answer dia. Alright, so ni dah answer dekat sini. Leaderboard dah ada siapa yang jawab tadi dan sebagainya. Again, apa yang saya nak pesan lagi sekali, kita kena sharing is caring. Kalau kita nak bagi student kita jawab, so kita kena tekan button share. So kita make it public dan kita tekan ni, dia akan keluar dari segi link yang boleh kita share dengan pelajar kita. Okey, selesai untuk semua aktiviti yang saya paparkan pada slide ni. Kalau kita lihat, kita ada lebih kurang, kita ada 6 aktiviti yang saya bagi tahu kita nak tunjuk dan sebagainya. Dan saya dah tunjuk ke 6 aktiviti tu. Kalau kita nak rekod markah dekat pelajar, ada ke kat dalam pelajar 100. Maksudnya apa je? Kalau kita nak rekod pelajar, markah setiap pelajar, ada kat sini kalau pelajar 100. Bilangan pelajar 100 orang. Itu maksudnya Sherina. Sebab kalau katakanlah pelajar tu masuk, okey, jawab soalan. Okey, so my result dekat sini kita boleh lihat. Ni sebab kita tak ada yang jawab sepenuhnya lagi. Alright, so kita mungkin boleh lihat ni by, okey. Kita boleh lihat, cuba Sherina lihat dekat sini yang ada. Sebab bila kita buat tu, alright, kita nak ambil all, kita nak ambil best, ataupun kita nak ambil yang first dan sebagainya. Alright, so kita boleh lihat dekat sini dekat my result ni. Dekat my result, kita boleh ambil dekat sini. Alright, so maknanya markah untuk setiap pelajar dia dipaparkan kat sini. Bawah ni nanti. Sebab sekarang ni tak ada orang yang jawab, so tak nampak dekat sini. Student, so kita minta dia masuk nombor pelajar lah macam biasa. S1, 2, 3, 4, 5, 6 dan kita boleh ambil markah yang dari sini. Okey, itu sahaja saya rasa untuk bahagian yang saya nak share untuk berkenaan dengan aktiviti yang kita dah buat untuk 6 sampai 6 aktiviti daripada true false sehingga kita buat label diagram. So label diagram ni pada saya menarik untuk orang biologi, untuk orang fisik, kimia dan sebagainya sebab ada diagram yang biasanya kita buat dalam bentuk ni kan. So kita lepas ni boleh buat dengan student dan kalau try guna handphone pun dia orang kata tak berat untuk kita buat dengan student. Saya try banyak kali semalam, maknanya dalam keadaan banyak kali try pun kita boleh tarik dengan dalam keadaan yang smooth. Okey, selesai untuk apa yang saya nak cerita dengan apa yang ada dalam slide ni. Apa yang saya nak bagi tahu tentang satu lagi yang ada dalam word wall, kalau kita perasan, alright, kena perasan banyak sikit ni. Kita kena tengok balik apa yang kita dah buat dekat sini. Contoh saya ambil dekat sini aktiviti yang kita ada. Alright, so kenapa saya kata dalam hal ni kita boleh buat, okay, Dr. Jamilah mesti lepas ni kuis dia lagi canggih. Dah boleh buat macam-macam benda kan. Student mungkin lagi suka kelas Dr. Jamilah lepas ni. Alright, kita boleh buat pelbagai. Okay, apa yang saya sebut dekat tadi, saya kata word wall dia menyediakan pelbagai daripada satu ni. Dia boleh buat banyak features. So kalau kita lihat dekat tepi ni, kita kena sedar bahawa ada template interaktif. Dia ada label diagram, dia ada nama dia anagram. Alright, anagram ni kita ni mungkin nak kena susun balik perkataan ni lah kot saya rasa. Susun ubah dan sebagainya lah mengikut sehingga membentuk perkataan yang betul. Alright, kita boleh lihat dari segi flip task yang mana flip task ni dia lebih kepada sekejap cuba dia just orang kata ini untuk kita buat aktiviti pembelajaran. Contoh kita dah
nak mengajar tajuk berkenaan dengan sel membran yang dinamakan sebagai glycolipid. Alright, so kita nak terang satu konsep ni. So dan kita nak terang pula berkenaan dengan globular protein. Alright, dan kita nak terang pula berkenaan dengan karbohidrat. So maknanya sesi interaksi kita dengan pelajar tu dalam bentuk lebih kurang macam quiz dan lebih kurang macam kita nak share macam PowerPoint lah. Yang ni kita just nak share saja. Alright, so kalau matching pair pula, alright, yang ini dia keluarkan, alright, dia buat bonok mula-mula tu, lepas tu dia suruh kita teka dari segi matching, alright, macam ni tak ada apalah, kita nak dari segi memori je lah, alright, dari segi memori, okay, betul, alright, error Dr. Jamilah pasal Padlet kan, alright, okay, so maknanya dalam hal ni kita boleh lihat lah, kita boleh buat kesesuaian. Cuma aktiviti ni kita boleh try untuk buat interaktiviti tapi tidak boleh di-save. Maknanya tak boleh di-save tu maksudnya dia kita ubah macam mana pun dia masih lagi ikut template yang asal. So kalau template yang asal label diagram, dia akan ambil berkenaan dengan label diagram. Alright, so ini pun sama. Ni just kita nak buat sesi dengan pelajar lah. Kita nak go through satu topik contohnya. Alright, so kita buat dalam bentuk ni lah. Okay, dan kalau kita klik kat tepi tu, dia ada lagi template yang lain yang boleh kita rasa sesuai. Alright. Random wheel. Yang ini kalau masa kita kecil-kecil dulu kan, selalu tengok rancangan putar halim. Sekarang ni kita boleh main putar. Main putar dekat sini. Kita nak, contoh kita ada topik. Alright. Kita nak discuss dengan, okay, kita ada pelajar kita. Okay, nama pelajar kita tu nama dia Dr. Jamilah. So kita nak minta Jamilah ni cerita sikit. Dr. Jamilah ni cerita sikit tentang kolesterol. So kita pick topik dan kita minta student kita untuk terang apa yang dia faham tentang kolesterol dan sebagainya. Alright, dan kita boleh spin lagi lah untuk beberapa topik dan lepas tu kita boleh pilih student mana yang kita rasa nak suruh jawab ataupun ulas berkenaan dengan topik yang kita pilih dekat spin ni. Alright, so maknanya aktiviti ni bila kita dah decide nak buat, kita tengok kesesuaian dia. Kalau rasa tak sesuai buat untuk spin, jangan buat dalam bentuk spin lah. Maknanya kita buat yang biasa, contohnya label diagram yang lebih sesuai dengan kita punya situasi. Alright, selesai part yang itu. Okay, saya nak tunjuk satu lagi dekat aktiviti yang boleh kita buat ni. Contoh saya ambil dekat ni balik. Okay, kalau ini package ni kalau kita bayar, alright, sebab saya rasa mungkin sekarang ni kalau yang tak bayar lagi, dia tak ada function ni, printable. Alright, kalau dah bayar RM10 tu, function printable ada, yang mana kalau kita lihat printable dia memudahkan urusan kita. Dr. Jamilah dah boleh terus masuk dalam kelas bagi pada pelajar, labelkan. Okay, maknanya mungkin letak nombor dah dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dekat sini ni Dr. Jamilah mungkin letak nombor. So pelajar letak je masuk dalam kelas bagi pada student. So Dr. Jamilah tak perlu buat dah. Yang lain, word wall dah tolong generate soalan untuk berkenaan dengan topik ni. Dah kata jimat masa untuk kita masuk dalam kelas. Alright, so ni dari segi ni dah susun perkataan dan sebagainya. Alright, so nak lukis pun boleh. Kita bagi template ni pada pelajar. Okay, tolong lukis gambar berkenaan dengan globular protein. So pelajar akan mulalah lukis berkenaan dengan globular protein ni. Alright, maknanya kita just print daripada sini. That's why saya kata kita investment kita dalam RM10, RM15 tapi banyak kerja word wall boleh bantu kita untuk jimatkan masa. Yang lainnya saya rasa kita nak adjust pun dekat sini. Kalau nak adjust dari segi option, font dan sebagainya, so boleh adjust dekat sini. Function lain saya rasa saya dah cover untuk package. Kalau yang free tadi memang printable tak ada, yang berbayar hanya ada printable. Okey, settle untuk package yang RM10. Yang ini package yang RM10 sebenarnya yang ditunjukkan depan ni. Package yang berbayar untuk kita kata yang RM15 tadi tu. Okey, kalau yang RM15 dia ada a few function yang kalau kita lihat sekejap saya boleh buka kat sini. Okey, my activity. Alright. Okay, ini contoh aktiviti yang ada. Saya tunjuk dekat ni. So mungkin boleh decide nanti yang mana kita rasa sesuai untuk guna untuk kelas dan sebagainya. Alright. Dia ada, kalau yang tadi kita ada 18, yang ni kita ada 32. Alright. So kita ada airplane. Alright. Kita ada
Biasa kalau kita main math generator ni, kalau saya tengok soalan dia simple je yang dia boleh buat. Soalan berkenaan tambah tolak dan sebagainya, dia ada level dia. Ni subtraction, alright, dia ada multiplication dengan division. Alright, so the rest saya tak nampak dia boleh buat untuk buat soalan matematik yang ni. Ataupun mungkin kita boleh, sebab saya tengok sini matematik ni matematik simple lah, bukan matematik yang untuk level universiti dan sebagainya. Just matematik untuk sekolah rendah tu dia boleh buat untuk bahagian ni. Mungkin ada mak-mak yang nak buat soalan kuis untuk anak-anak dia kan, guna Word lepas ni, boleh subscribe yang ni RM15 sahaja untuk kita buat aktiviti. Dan aktiviti lain yang ada, ni contoh, dia ada dalam bentuk kita kata hangman yang kita biasa main masa kecil-kecil dulu kan. Alright, so ini package yang kita boleh lihat, boleh buat 32 aktiviti. Dan hangman ni dalam hal ni saya cuba buat satu, kita buat kita bagi clue lah, maknanya dalam hal ni untuk student kita teka type of stakeholder dan sebagainya. So dia boleh jawab lah, sama konsep macam dia main hangman yang biasa tu kan. So terpulang lah maknanya sekarang ni. Yang ini package yang saya ambil ni yang RM15. Bukan yang RM10. Yang RM10 lah. Yang RM10 tak ada untuk package hangman. Yang RM10 hanya ada 18 aktiviti, sama seperti mana basic. Yang bayar 15 ada sampai 32 aktiviti. Okey, yang lainnya saya rasa kalau ikut ni dia ada muzik ni, dah kena gantung orang tu kan. Orang main handman macam kita main masa kecil-kecil tu kan. Alright. So yang the restnya saya rasa kita dah cover saya rasa semua. Okey, ni boleh lihat yang ada. Conveyor belt, okey, kita ada ranking saya rasa yang tak ada. Crossword tak ada dalam tu tadi. Okey, whack a mole dan sebagainya. So boleh lihatlah yang mana rasa sesuai. Yang ini yang plan yang RM15. Yang saya tunjuk tadi tu plan yang berharga ni. Alright, crossword memang menarik. Cuma Dr. Jamilah bayar RM15 je lah untuk buat tu. Senang je. Masuk soalan terus generate. Alright, so saya rasa itu sahaja. Kita pun dah menghampiri ke penghujung sesi dan saya rasa saya dah habis share berkenaan dengan ni. Reaction kimia tu macam mana saya tak Zalina, saya tak pasti macam mana bentuk reaction kimia tu macam mana. Sebab mungkin kalau Dr. Zarina nak tahu lebih okey, betul tindak balas tu macam mana, dalam bentuk yang macam mana kita nak buat, maksudnya kita ada gambar ke macam mana? Oh, okey. Menarik soalan ni. Mungkin boleh, saya tak pasti yang mana sesuai. Sebab tak pernah buat dalam bidang ni kan, alright, dalam bentuk formula. Alright, saya tak pasti nak jawab yang tu Dr. Jamilah sebab saya tak pernah try untuk dalam bentuk kimia punya persamaan, tapi mungkin boleh bayangkan kita masuk dan kita nak tunjuk jawapan tu, mungkin saya rasakan. Mungkin lepas ni mungkin boleh PPPI minta orang kimia pula yang ajar special dalam bidang ni kan, kita boleh nampak. Cuma sekarang ni kalau Dr. Jamilah dan juga Dr. Zarina boleh share macam mana konten dan sebagainya, kita mungkin boleh, saya boleh lihat macam mana kesesuaian, aktiviti mana yang sesuai untuk kita buat dalam bentuk kuis. Dr. Hassan ada share something tu berkenaan dengan kuis, kenali Terengganu kita. Alright, terima kasih Dr. Hassan. Okay, maknanya yang saya nak bagi tahu, saya write up balik, Word Wall ni sebenarnya satu application yang pada saya dia banyak membantu kita untuk membuat kuis dalam bentuk yang lain daripada biasa. Sebab kalau kita lihat Maze and Chase mungkin tak sesuai lah untuk kita buat di level universiti. Kalau rasa nak buat pun boleh, dia dalam bentuk game. Maknanya kita main dengan student. Alright, ini yang saya ajar dalam untuk masa PDPR sekolah rendah hari tu, kita buat dalam bentuk simpulan bahasa. So, maknanya belajar main dalam bentuk game lah. Biasa kan kalau dia nampak ada satu gambar, okay, kita boleh main dalam bentuk game. Alright, ni maknanya contoh. Ni saya tak cekap ni main tangan ni. Okay, dah kena makan. Alright, so maknanya kalau tu terpulang lah, maknanya kalau pensyarah rasa sesuai juga nak buat untuk student ni, nak tarik perhatian ni dan sebagainya. So bolehlah cuba untuk buat explore dalam ni.
Yang lain saya rasa aktiviti lain saya rasa saya dah cover insyaAllah untuk semuanya yang ada ni. Dan kalau ada sebarang persoalan mungkin boleh email ataupun dalam hal ni mungkin boleh siapa yang ada kontak saya dan sebagainya mungkin boleh WhatsApp lah untuk tanya. Dan soalan yang Dr. Zarina dengan Dr. Jamilah tanya tu dia menarik untuk saya explore kat mana boleh kita lihat bidang kimia boleh kita guna. Saya rasa boleh guna cuma nak kena tahu aktiviti yang macam mana yang nak dibuat untuk kita buat dalam bentuk kuis. Alright, saya rasa tu sahaja sharing daripada saya. Saya minta maaf atas segala kekurangan dalam pengajaran. Yang baik tu daripada Allah SWT. Yang lemah tu adalah kekurangan daripada saya dan saya harap maklumat ataupun perkongsian yang kita buat pada hari ini boleh kita panjang-panjangkanlah kepada dalam kelas kita. Dan saya harap kita sama-sama gunalah dalam kelas untuk menghasilkan kuis yang lebih interaktif dengan pelajar untuk kekalkan minat mereka dalam pembelajaran sebab mencabar nak mengekalkan minat kan sekarang ni kan. Alright. So saya rasa itu saja Adila. Terima kasih kepada semua peserta yang kekal untuk 2 jam belajar pada hari ini. Dan saya pas baliklah kepada Adila insyaAllah. Adila. Ya doktor. Terima kasih banyak Okey, doktor. saya Terima kasih banyak doktor di atas perkongsian yang menarik pada hari ini. Terima kasih juga kepada hadirin yang menyertai latihan daripada awal sehingga akhir. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.